Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada uh, pelajaran sirah kita, sambungan pada tajuk yang sebelum ni, iaitu peperangan Uhud. Apa yang berlaku dalam peperangan Uhud itu adalah beberapa perkara yang menyedihkan menimpa umat Islam disebabkan kesilapan yang dilakukan oleh tentera Islam sendiri. Selepas peperangan Uhud pada tahun ketiga, tahun keempat dan tahun keempat tu berlaku juga ada peperangan yang kecil dengan kabilah-kabilah Arab sekitar Madinah lah, bukan dengan Arab Quraisy, dengan Arab Mekah. Ada juga berlaku lebih kurang dalam 9 peperangan berlaku. Kalau tak silap, ada dalam satu buku lebih kurang dalam 9 peperangan sebelum perang Khandaq. Perang Uhud berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Tahun keempat Hijrah ada peperangan yang kecil-kecil berlaku antara orang Islam dan kabilah yang tak puas hati duduk dekat-dekat dengan Madinah ke Mekah. Kemudian tahun kelima berlaku satu lagi peperangan yang besar antara kafir musyrikin Mekah dengan orang Islam, iaitu dinamakan perang Khandaq. Unit 4, Perang Khandaq. Perang Khandaq berlaku pada bulan Syawal tahun kelima Hijrah. Bulan Syawal juga. Bulan Syawal ni bulan raya, sama macam Perang Uhud. Lepas raya bulan Syawal juga. Ini pun bulan Syawal. Nombor 2, kaum Yahudi daripada Bani Nadir telah membuat perjanjian damai dengan orang Islam. Pada suatu hari, Rasulullah SAW telah melawat kampung mereka untuk menyelesaikan satu masalah. Orang Yahudi ni di Madinah ni, ada orang Yahudi duduk di situ. Bila Rasulullah ada Rasulullah jadi ketua situ, jadi Rasulullah panggil semua orang yang duduk di Madinah ni nak buat perjanjian. Nak duduk di Madinah kena ikut peraturan macam ni dan tak boleh buat kacau. Jadi semua orang buat perjanjian, termasuklah Yahudi Bani Nadir. Yahudi ni orang Yahudi ya, orang Bani Israel. Kat Israel lah ni lebih kurang macam tu perangai mereka. Yahudi buat perjanjian dengan Rasulullah. Kemudian bila dah buat perjanjian, satu hari Rasulullah ni sebagai pemimpin lah. Bila dia jadi pemimpin, dia kena selesaikan masalah walaupun di kawasan Yahudi. Jadi Rasulullah pergi melawat kampung mereka untuk menyelesaikan satu masalah. Nombor 3, dalam diam-diam orang Yahudi di situ merancang untuk membunuh Rasulullah SAW. Malaikat Jibril memaklumkan baginda tentang rancangan jahat mereka. Lalu baginda segera meninggalkan tempat itu. Masa dia pergi melawat tu, tiba-tiba Jibril menghabaq, maknanya orang Yahudi ni duk rancang nak bunuh dia. Jadi minta cepat-cepat keluar daripada kampung Yahudi tu. Dalam situ tu kawasan Yahudi Rasulullah pergi. Jadi mereka dah rancang nak bunuh dia, mereka rancang nak bunuh. Jadi Jibril bagi tahu, Rasulullah keluar. Orang Yahudi ni jahat dia bukanlah ni saja. Mereka buat perjanjian, mereka perang. Macam baru ni, mereka buat gencatan senjata, lepas tu mereka serang. Bukan hari ni je. Dulu lagi, zaman Rasulullah pun mereka dah buat dah. Mereka buat perjanjian damai, tapi mereka nak bunuh Rasulullah. Tu je orang Yahudi tu. Jahatnya tak sangka mereka. Kemudian nombor 4, Bani Nadir akhirnya diusir keluar daripada Madinah kerana telah mengkhianati perjanjian mereka dengan orang Islam. Nabi pergi ke kampung Bani Nadir, tapi mereka nak bunuh. Jadi bila berlaku macam tu, Rasulullah usir mereka. Rasulullah halau keluar daripada Madinah. Orang Yahudi ni, mereka pergi duduk Madinah sebab mereka duduk tunggu Nabi yang terakhir. Perancangan mereka sedang menunggu Nabi yang terakhir. Mereka dah baca kitab Taurat, Zabur, Injil. Dalam tu cerita ada Nabi terakhir akan lahir, akan muncul di Madinah, di Yathrib tu lah dulu. Jadi mereka ramai-ramai pergi situ tunggu Nabi, supaya mereka boleh jadi pengikut Nabi. Itu perangai mereka. Mereka nak ikut Nabi. Tiba-tiba yang lahir Nabi Muhammad tu bukan daripada kalangan orang Yahudi ataupun Bani Israel. Jadi mereka pun tidak mengiktiraf. Jadi bila mereka tak mengiktiraf, mereka nak bunuh. Dengan harapan bila mereka bunuh Nabi Muhammad, Allah Ta'ala akan hantar pula Nabi daripada kalangan Bani Israel pula. Itu mereka punya perancangan. Sebab orang Yahudi ni memang jahat. Dalam sejarah mereka bunuh Nabi mereka dah berapa ramai dah. Beratus-ratus. Mereka tak kisah pun mereka bunuh Nabi mereka. Okey. Baik. Seterusnya, kaum Yahudi yang nombor 5 tu, kaum Yahudi yang telah dihalau itu
telah menemui kaum Quraisy untuk bergabung tenaga memerangi Islam. Mereka kena halau, mereka tak puas hati. Mereka tahu orang musyrikin Mekah bermusuhan dengan Rasulullah. Jadi, mereka ni pergi Mekah, jumpa orang musyrikin di sana. Mereka buat satu gabungan bersama-sama untuk serang Rasulullah di Madinah. Okey, nombor 6. Sejumlah 10,000 orang tentera daripada pelbagai suku Quraisy telah terkumpul. Jadi bila macam tu, mereka buat perjanjian, mereka pergi jumpa kepada ketua kaum Quraisy musyrikin Mekah pada masa tu, Abu Sufyan. Mereka jumpa, mereka buat, kita sama-sama nak serang Muhammad, kita pilih tentera untuk serang. Jadi mereka pun cari-cari, dapatlah 10,000 tentera. Tentera Quraisy lah, daripada semua suku lah, suku macam-macam suku lah Quraisy. Kemudian mereka terdiri daripada Bani Asad, Bani Ghatfan, Bani Murrah dan Bani Asja' serta kaum Yahudi daripada Khaybar. Termasuk orang Yahudi daripada Khaybar. Mereka ni ajak semua bergabung untuk menyerang Madinah, menyerang Rasulullah di Madinah. Mereka menuju ke Madinah di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb, ketua kaum musyrikin di Mekah. Ketua Abu Sufyan ni dulu dah dalam perang Uhud dia dah jadi ketua. Kemudian nombor 7, peperangan ini juga dinamakan peperangan Ahzab yang bermaksud tentera bersekutu. Jadi peperangan Khandaq ni juga dikenali dengan peperangan Ahzab sebab peperangan tentera bersekutu ataupun peperangan gabungan tentera kafir ni. Mereka bergabung dan memerangi Islam, sebab tu dipanggil Ahzab. Okey, cara Rasulullah SAW menentang musuh pada muka surat 19. Nombor 1. Salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi telah mencadangkan supaya menggali parit yang luas sebagai benteng di sekeliling kota Madinah, terutamanya di sebelah utara dan barat. Sebab sebelah utara dan barat tempat orang lalu lalang. Jadi tempat itulah mereka nak kena korek parit. Belah lain jadi macam berbukit sikit, jadi orang tak boleh lalu kat tu, orang jarang lalu kat tu, orang nak masuk pun payah. Jadi mereka gali kat kawasan yang orang boleh masuk tu. Jadi bila ada parit, orang tak boleh masuk . Nombor 2, Rasulullah SAW bersetuju dengan cadangan tersebut. Baginda juga bekerja bersama-sama dengan penduduk Madinah untuk menggali parit itu. Dia sama-sama lah, ada kisah dia cerita, panjang lagi lah cerita dia menggali parit, semua orang menggali parit lah. Dengan keadaan lapak, ada cerita dah. Nombor 3, setelah bersiap sedia dengan kelengkapan perang, tentera bersekutu musyrikin pun menuju ke kota Madinah. Namun mereka gagal memasuki Madinah kerana terhalang oleh parit yang luas dan dalam. Mereka orang kafir Quraisy tadi yang daripada musyrikin Mekah tadi gabungan dengan Yahudi, dengan Bani Asad, Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Asja'. Mereka dah mai ke Madinah, tiba-tiba nak sampai Madinah, mereka terkejut tengok satu parit besar. Jadi mereka tak boleh nak masuk Madinah. Benda tu tak pernah berlaku lagi. Strategi tu bukan strategi perang orang Arab. Salman Al-Farisi ni dia main daripada Al-Farsi, iaitu Iran. Jadi dia bawa taktik perang daripada Iran. Kemudian nombor 4, setelah mereka gagal masuk Madinah sebab terhalang parit yang luas tu, mereka berkemah dan mengepung kota Madinah. Nombor 4 tu mereka dah tak boleh masuk. Mereka duduk tang tu di luar kawasan Madinah tu, berkemah dan mengepung kota Madinah. Mereka kepung lah Madinah tu. Mereka cari jalan nak masuk. Kok ni tak boleh, kok ni tak boleh. Mereka juga berusaha untuk menyeberangi parit tersebut, tetapi berjaya dihalang oleh tentera muslimin. Mereka hampir berputus asa apabila tidak ada tanda-tanda tentera muslimin menyerah kalah. Jadi mereka pun dalam masa yang sama, mereka pun usaha nak masuk juga ni. Ada kisah dia, mereka nak menyerang, nak menyeberang sungai, mereka kena panah lah apa semua, ada yang mati lah. Kemudian bila kena kepung ataupun tak boleh nak keluar, boleh nak masuk, kena lockdown lah macam kita hari ni, kena lockdown. Kaum muslimin menderita kesusahan. Susah lah, kena lockdown, nak cari makan pun tak boleh, nak keluar. Zaman dulu dia keluar berniaga, mereka keluar berniaga daripada Madinah, keluar pergi mana-mana berniaga. Bila kena lockdown macam tu, kena kurung, kena kepung macam tu, tak boleh keluar. Jadi kaum muslimin menderita kesusahan dan kelaparan sepanjang tempoh hampir sebulan, dikepung oleh tentera musyrikin. Namun mereka terus bersabar dan mempertahankan kota Madinah. Itu cerita situasi mereka berperang dengan gabungan tentera kafir dalam peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq. Khandaq bermaksud parit, Ahzab bermaksud gabungan.
Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung lagi pada tajuk pada menuju ke arah kemenangan. Macam mana kemenangan berlaku tentera Islam, macam mana mereka boleh menang. Sedangkan tentera-tentera kafir ni ramai, mereka bergabung, dia kepung. Kemudian campur pula dalam Madinah tu pun ada lagi orang-orang Yahudi yang masih uh, uh, sama-sama nak musnahkan Islam, nak sama-sama nak serang Nabi. Depa duduk dalam tu tapi depa masih depa punya ni tak puas hati kepada Nabi Muhammad. Ada lagi yang duduk dalam tu. Yang luar pun sama, yang Nabi kena hadapi, yang di dalam pun Nabi kena hadapi. Jadi kita akan tengok pada minggu depan macam mana kemenangan dalam peperangan Ahzab ni berlaku, insya-Allah. Okey. Wallahu alam. Siapa yang belum hantar lagi latihan pada perang Uhud dan perang Badar, bolehlah hantar pada saya dalam link Telegram ni, insya-Allah. Okey, kita bertemu lagi pada minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.